السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, Ustaz Mang, pihak penganjur, seterusnya pentalaki kitab yang mengikuti pengajian secara live pada malam yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sifatus salah, sifat sembahyang, yang mana rukun yang keempat daripada rukun sembahyang adalah membaca Fatihah. Bagi orang yang tidak pandai membaca Fatihah ataupun tidak tahu membaca Fatihah, tidak pandai, tidak tahu, tak erti nak baca Fatihah, maka dia kena baca mana-mana ayat suci Al-Quranul Karim sebanyak 7 ayat sebagai ganti kepada bacaan Fatihah. Yang mana 7 ayat ni mengikut pandangan Imam Rafi'i mesti kena mutawaliyah, kena berturut-turut, tidak boleh bercerai-berai. Maksudnya ambil ayat tu sikit, ambil ayat sikit, tak boleh. Namun kata Imam Nawawi, pandangan yang al-asah, yang dinaskan, al-asah al-mansus, yang dinaskan oleh ashab Asy-Syafi'i, sebab al-asah adalah pandangan ashab kan, harus 7 ayat tadi itu secara bercerai. Walaupun dia ingat 7 ayat secara berturut-turut. Okey, habis. Setengahnya kata dia, fa in ajaza ata bi dhikrin wa la yajuzu naqsu hurufil badali 'anil fatihati fil asah. Maka jika ajaza, lemah, tidak mampulah ia, kembali kepada al-musalli, tidak mampu daripada membaca Al-Quranul Karim, Fatihah pun dia tidak mampu, membaca ayat daripada Fatihah pun dia tidak mampu, ataupun membaca ayat Al-Quran pun tidak mampu, maka benda yang perlu dia buat, ata bi dhikrin, dia kena datangkan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu benda yang disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Ketika mana ada seorang sahabat Rasulullah mari jumpa dengan Rasulullah, dia khabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'a fa'allimni ma yujzini anhu. Aku tidak mampu untuk membaca Al-Quran sedikit pun. Cuba ajar kepada aku apa yang memadai untuk aku ganti daripada Al-Quran saat ni. Maka kata Rasulullah, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Jadi didatangkan dengan zikir. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ditentukan zikir yang kita sebut tadi. Asal kata zikir. Okey, boleh faham. Cuma sebaik-baiknya adalah zikir yang disebut. Jadi ketika Imam Nawawi kata ata bi dzikrin dengan isim nakirah, dzikrin isim nakirah. Isim nakirah dah adalah isim yang tidak ma la yu'ayyinul musamma. Dia tidak menta'yinkan akan musamma. Maka ketika tu mana-mana zikir yang didatangkan sebagai ganti Fatihah, ia memadai. Namun sebaik-baiknya didatangkan zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat yang tidak pandai membaca Al-Quran. Iaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi
al-'aliyyil 'azim. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wala yajuzu naqsu hurufil badali 'anil Fatihati fil asah. Ketika seorang tu tidak pandai membaca Al-Quran, maka dia kena berzikir sebagai ganti bacaan Al-Quran yang menjadi rukun bagi sembahyang. Tak Zat? Dia kena berzikir. Dia tak pandai baca Fatihah, okey, dia baca ayat-ayat lain. Tak pandai juga baca ayat lain, maka dia kena ganti dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau baca Fatihah dia subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebagai contoh kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Jadi ketika dia ganti ataupun dia jadikan zikir sebagai ganti bacaan Al-Quran dalam sembahyang, maka ulama berbeza pandangan. Adakah disyaratkan huruf zikir saat itu sama dengan huruf Fatihah ataupun tidak disyaratkan? Di sini berlaku khilaf. Setengah ulama kata disyaratkan, setengah ulama kata tidak disyaratkan. Tengok apa pandangan mu'tamad, wala yajuzu naqsu hurufil badali 'anil Fatihati fil asah. Yang tidak harus kurang, maksudnya tidak harus di sini maksudnya adalah tidak memadai zikir yang ganti kepada bacaan Al-Quran saat itu. Tidak harus kurang huruf badal, huruf ganti. Zikir tu sebagai ganti. Zikir adalah ganti. Fatihah tu dipanggil apa yang digantikan untuknya. Al-mubdalu minhu. Ataupun mubdal minhu. Okey, boleh faham? Tidak harus kurang huruf-huruf badal, yakni huruf zikir, anil Fatihati. Dia perkataan badal. Kenapa dia tidak kata huruf zikir, dia kata huruf badal? Kerana perkataan badal dia merangkumi baca ayat yang lain daripada Fatihah dan merangkumi juga zikir. Maksudnya merangkumi dua perkara. Ayat yang selain daripada Fatihah dan zikir. Faham? Kamu mula-mula Fatihah. Kalau tidak mampu Fatihah, maka baca mana-mana ayat. Kalau tidak mampu baca mana-mana ayat, maka baca zikir. Jadi kalau dia mampu baca ayat-ayat Quran yang selain daripada Fatihah, dia baca ayat Quran tersebut. Maka ayat Quran tersebut adalah badal daripada Fatihah. Maka tidak badal. Kalau dia tak pandai juga, maka zikir. Zikir itu badal daripada Fatihah. Jadi perkataan badal dia merangkumi ayat Al-Quran yang menjadi ganti kepada Fatihah dan merangkumi juga benda zikir. Sebab diguna perkataan badal. Dan tidak harus kurang huruf badal. Tidak. Anil Fatihati daripada Fatihah fil asah. Mengikut kaul yang asah. Baik. Dia huruf Fatihah. Kalau dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Dia ada dua kan. Maliki dengan Maliki. Kalau bacaan Maliki. Min alif lam kaf. Maka dia ada sebanyak 156 huruf. Tapi kalau bacaan Maliki, maka dia jadi 155 huruf. Itu sekali dengan Fatihah, sekali dengan Bismillah lah. Sekali dengan Bismillah. Jadi pastikan ayat yang lain yang menjadi pengganti kepada Fatihah, huruf dia tidak kurang daripada huruf Fatihah. Okey, dapat kan? Begitu juga zikir sebagai ganti daripada Fatihah, pastikan huruf dia tidak kurang daripada huruf Fatihah. Ucapan zikir kita biarlah sama dengan huruf Fatihah, iaitu 156 huruf di atas qiraah Maliki ataupun 155 huruf di atas qiraah Maliki Yaumiddin. Katanya fa illam yuhsin syai'a waqafa qadra al-Fatihah. Maka jika tidak pandai ia syai'an akan sesuatu pun. Orang sembahyang tu tak pandai benda. Baca Fatihah tak pandai, baca Quran pun tak pandai, zikir pun tak pandai. Sebab baru masuk Islam.
baru masuk Islam. Faham? Sebab ia kenang ke orang Melayu, orang Puan Melayu, jadi orang bukan Islam, ia kenang ke orang Puan Melayu. Jadi masuk Islam. Okey, peringkat awal ia kenang kepada orang Melayu. Dia masuk Islam. Lepas tu orang Puan Melayu kata dah awak masuk Islam, awak kena semayang lah. Dia kata semayang kan, dia cerita lah. Lepas tu, kena baca lah. Nak pandai baca Quran ni. Jadi, zikir lah. Zikir tak pandai kau. Tak pandai belakang Quran, tak pandai, zikir tak pandai. Dah mana cara dia? Tengok. فَإِلَّمْ يُحْسِنْ شَيْئًا وَقَفَ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ. Benda. Berhentilah ia kadar Fatihah. Kadar Fatihah maksud benda kadar Fatihah. Okey, Fatihah kita kata lama mana? Bacaan pertengahan lama mana? Lebih kurang dalam 27 saat sebagai syarat ataupun 30 saat. Dah sampai ke seminit kan? Bacaan Fatihah pertengahan. Maka dia berhenti kadar tu. Hal ni wajib. Wajib dia berhenti kadar tu. Dan sunat dia tambah sikit lagi, iaitu kadar membaca surah. Baik. Katanya, harap lagi kadar membaca surah. Dan sebabkan sunat baca surah lepas daripada Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Maka ketika mana rakaat yang sunat baca surah selepas daripada Fatihah, maka sunat dia diam lebih daripada itu. Nampak kan? Sekadar Fatihah hukum dia adalah wajib. Habis. Katanya, وَيُسَنُّ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ آمين. Dan disunatkan عَقِبَ الْفَاتِحَةِ setelah daripada Fatihah. Selepas Fatihah sunat benda, sunat amin. Lepas daripada kita baca Fatihah, sunat kita ucap amin. Amin naib fa'il bagi yusan. Selepas daripada baca Fatihah, sunat kita ucap amin. Tapi akib di sini bukanlah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tak, bukan gitu. Gitu pun tak apa. Cuma hak yang sebenarnya, hak yang lebih afdal adalah kita berhenti sekejap. Saktah, latifah yang sekejap. Waladdallin amin. Faham? Dia ada kena ada saktah di antara penghujung Fatihah dengan amin. Supaya ada perceraian. Kerana amin bukan daripada Fatihah. Okey, amin bukan daripada Fatihah. Sebab benda sunat, sebab begitu hak yang Nabi SAW buat. Sebenarnya ucapan amin selepas daripada Fatihah, dia bukan khusus dengan bacaan Fatihah dalam semayang. Bukan setiap kali bacaan Fatihah, sunat kita baca amin, sama ada dalam semayang ataupun luar semayang. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Wa'il bin Hujrin yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi. Yang mana kata Wa'il, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah sembahyang di belakang Rasulullah. Falamma qala waladdallin qala amin. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata waladdallin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata amin. Wa madda biha sawtah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjang dengan ucapan amin itu akan suaranya. Amin. Rasa panjang kan suara dia. Baik. Katanya amin khafifatal mimi bil mad. Hal keadaan amin khafifatal mim. Khafifata tu dipanggil hal bagi amin. Khafifah maksud dia lawan dia thaqilah. Khafifah makna ringan tu asal makna, tapi khafifah di sini kita tak makna dia tidak ditasydidkan mim. Mim tidak bertasydid. Amin. Bukan amin. Bil maddi baca dengan mad, panjangkan.
amin. Panjang. Tapi wa yajuzul qasru, dan harus pendek. Amin. Boleh pendek. Amin. Boleh panjang. Amin. Baik. Apa makna amin? Makna amin adalah, kata ulama, isim fi'il amar. Kita di sana, kita belajar dalam nahwu, kita ada kalimah terbagi kepada 3. Yang pertamanya isim, yang kedua fi'il, yang ketiganya haraf. Tak gitu. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harf. Wa harfun ja'a di makna. Isim ada alamat dia, fi'il ada alamat dia, haraf ada alamat dia. Di sana ada kalimah yang dikenali dengan isim fa'il. Dia bukan fa'il, dia isim. Tetapi diletakkan nama dia isim fa'il kerana makna dia adalah makna fa'il, tetapi dia tidak menerima alamat fa'il. Dia adalah makna dia makna fa'il, tetapi tidak menerima alamat fa'il. Dalam masa yang sama dia menerima alamat isim. Maka dinamakan dia sebagai isim fa'il. Antara isim fa'il adalah lafaz amin. Amin adalah isim fa'il amar. Isim yang menunjuk di atas makna dia adalah fa'il amar. Sama dengan fa'il amar. Makna dia istajib. Amin ay istajib du'aana ya Allah. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Sebab dalam Fatihah ada doa. Mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang betul, jalan yang lurus, tu doa. Maka sesuai disudahi dengan lafaz amin. Dan betul lah, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya wa yu'minu ma'a ta'mini imamih, dan mengucap aminlah ia, kembali kepada makmum, bersama dengan ucapan amin imamnya. Mengucap amin ia kembali kepada makmum ma'a ta'mini imamih, ma'a ta'mini imamih, bersama dengan ucapan amin imamnya. Ketika imam siapa waladdallin, imam pun ucap amin, maka sunat makmum mengucap amin bersama dengan ucapan imamnya. Faham? Bersama, bukan sebelum dan bukan selepas. Bersama. Baik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak ada tempat yang disunatkan muqaranah di antara imam dan makmum, melainkan pada masalah ni je. Selain daripada masalah ni, tidak disunatkan. Bahkan dalam beberapa perkara, persamaan perbuatan imam dan makmum adalah hukum dia makruh. Perbuatan makmum dengan imam, hukum dia adalah makruh. Dan ada hak yang tidak sah. Persamaan makmum dengan imam dalam takbiratul ihram. Tak boleh. Mesti selepas daripada imam, masuk dalam sembahyang dulu. Cuma ada satu tempat yang sunat muqaranah di antara perbuatan imam, makmum dengan imam, iaitu pada ucapan amin. Sebab tu dia kata ni, wa yu'minu ma'a ta'mini imamih. Tidak sebelum daripada ucapan amin imamnya dan tidak selepas. Okey. Wa yajharu bihi fil azhar, dan menyaringlah ia, kembali kepada makmum, bihi, dengannya, dengan at-ta'min, dengan ucapan amin, menyaring fil azhar, mengikut kaul al-azhar. Ketika imam ucap amin, makmum sunat ucap amin bersama dengan imam. Dan makmum kena ucap amin secara perlahan ke secara nyaring? Secara nyaring. Ha.
Faham tak lagi? Jadi ni masalah wa yajharu bihi fil azhar adalah bagi makmum. Manakala tu imam dengan orang hak yang sembahyang seorang diri, hak tu jelas lah hak tu. Ucapan amin kena jari. Hak tu tidak ada khilaf lah. Yang ada khilaf adalah masalah makmum. Katanya wa tusannu suratun ba'da al-Fatihati illa fi ats-tsalitsati war-rabi'ati fil adhhar. Dan disunatkan suratun satu surah ba'da al-Fatihah selepas daripada Fatihah. Disunatkan satu surah selepas daripada Fatihah. Maksudnya lepas daripada baca Fatihah sunat baca surah. Illa fi ats-tsalitsati war-rabi'ati fil adhhar. Melainkan pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat mengikut kaul al-adhhar. Maksudnya di sana ada khilaf di kalangan ulama. Dan khilaf al-adhhar ni khilaf di antara aqwal asy-Syafi'i sendiri. Kalau bacaan surah selepas daripada rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua itu, ataupun baca surah selepas daripada Fatihah rakaat yang pertama dan Fatihah rakaat yang kedua, itu tidak ada khilaf. Yang tepat berlaku khilaf adalah pada rakaat yang ketiga dan yang keempat. Pandangan mu'tamad tidak disunatkan baca Fatihah. Silap, tidak disunatkan baca Fatihah pula. Tidak disunatkan baca surah selepas daripada Fatihah. Gitu. Pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Dah tegur. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya qultu berkata oleh aku. Siapa aku? Imam Nawawi. Selagi hak yang kita kena sebut juga, sebab sekarang ni kita kena perincikan kerana orang sembahyang dia terbagi kepada tiga. Yang pertama imam, yang keduanya makmum, yang ketiganya orang sembahyang seorang diri. Hak yang dikatakan sunat membaca surah selepas daripada Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua adalah untuk orang imam secara mutlak, untuk untuk imam. Lepas tu untuk benda lagi, orang sembahyang seorang diri, dan untuk makmum pada sembahyang jahri, pada sembahyang sirriyah, pada sembahyang secara perlahan. Nampak lagi? Selama mana ia bukan makmum masbuk. Kalau makmum masbuk sunat tak? Tak dah. Faham? Jelas tak? Adapun sembahyang jahriyah, maka bacaan surah selepas daripada Fatihah tidak disunatkan kepada makmum. Hak ni perlu kita kena buat perbezaan dalam masalah ni. Dan lepas daripada ni dia akan cerita benda yang kita kabur. Qultu berkata oleh aku Imam Nawawi, fa in subiqa bihima, maka jika telah didahulukan dengan keduanya kembali kepada ats-tsalitsah war-rabi'ah, dengan rakaat yang ketiga dan yang keempat, telah didahulukan dengan keduanya. Maksud dia, makmum masbuk mari lewat. Mari lewat. Masbuk semua. Orang tahiyat akhir baru mari. Jadi apabila dia tahiyat akhir baru mari, jadi bermakna dia masbuk. Itu subiqa. Fa'il madhi binat majhul. Masbuk. Okay, boleh faham?
Terlepas dah rakaat yang ketiga dan yang keempat, terlepas dah rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Okey, boleh faham? Terlepas dah rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Maka qara'aha, membacalah ia, makmum, dia akan surah. Dia baca fihima ai fi ats-tsalitsah war-rabi'ah. Dia baca. Okey, boleh faham? Fa in subiqa bihima ai bis-tsalitsati war-rabi'ati. Qara'aha, membacalah ia, makmum masbuk akan dia akan Fatihah, surah, dibaca akan surah saat itu fihima, pada keduanya. Okey, boleh faham? Pada keduanya. Dua kena tengok, dua ni nak tahu. Boleh kita kata fihima fi as-sadisah war rabi'ah ataupun fi al-ulayai, dua rakaat yang pertama bagi kedua ni. Harap lagi. Sebab apabila makmum masbuk menambah rakaat, maka kira rakaat yang pertama lah bagi dia. Sebab terlepas dari rakaat yang ketiga dan yang keempat bersama dengan imam. Dia dah ada satu. Ataupun makmum masbuk disempat rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat bersama dengan imam. Disempat rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat bersama dengan imam. Baik. Jadi apabila disempat rakaat yang ketiga dan yang keempat bersama dengan imam, apa hak yang makmum masbuk sempat tu, walaupun rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat bagi imam, tapi nisbah kepada adalah rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Maka ketika tu dia sempat dah baca surah, tidak sempat. Kerana dia? Kerana imam tidak baca surah. Maka dia faham. Maka dibaca pada rakaat yang ketiga dan yang keempat. Tu maksud qara'aha fihima ala nas, di atas nas. Mengikut nas, yakni nas Imam Syafi'i. Baik. Katanya, wallahu alam. Sebenarnya fa in subiqa bihima, bihima boleh kita kembali kepada bihima bil ulay al ulayain, boleh juga. Dua rakaat yang pertama boleh juga. Tak apalah, kita tak payah bincang panjang-panjang lah waktu tu. Yang penting kita faham tak kan? Katanya wala surata lil ma'mum, dan tidak ada surah bagi makmum. Maksudnya tidak ada surah ni tidak disunatkan bagi makmum membaca surah. Tapi bukanlah tidak disunatkan semua sembahyang. Tidak disunatkan bagi makmum surah pada sembahyang jahriyah. Pada sembahyang jahri. Bukan bal yastami'. Bukan mendengar ia makmum bagi bacaan imamnya. Makmum kena dengar bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Quran, maka hendaklah kamu mendengar Quran tersebut. Kita boleh faham. Tetapi dalam bab Fatihah mesti kena baca. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Begitu juga Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum khalfi fala taqra'u illa bi ummil Quran. Bila ada di belakangku, jangan membaca melainkan hanya suratul Fatihah sahaja. Manakala surah yang lain tidak boleh ataupun tidak dituntut kepada makmum untuk membacanya. Apa yang dituntut kepada makmum adalah istima' kepada bacaan imam.
melengkang. Dia ada pengecualian. Melengkang makmum yang duduk jauh dengan imam sehingga tidak dia mendengar bacaan imam. Maka ketika itu walaupun sembahyang jahriyah tetap sunat makmum membaca surah. Okey, boleh faham? Katanya fa'in ba'udah, maka jika jauhlah ia makmum daripada imam. Sama juga kalau sekiranya makmum saat ni terpekak. Ataupun makmum dengar tu imam tapi dia tidak faham. Benda yang membaca dah berbutir. Bunyi ujung-ujung linga je. Aukanat ataupun adalah sembahyang itu sirriyah, sembahyang yang dia disubuhkan kepada perlahan. Maka ketika tu qara'a fil asah, membacalah ia makmum akan surah mengikut kaul yang asah. Okey, hak yang sebelum daripada ni sebut benda surah. Kenapa dia sebut surah? Kerana hak yang paling afdalnya adalah surah. Berbanding dengan beberapa ayat daripada Al-Quran tapi tidak cukup satu surah. Okey, boleh faham? Tetapi kalau sekiranya seorang tu dia tidak baca surah tapi dia baca beberapa ayat daripada Al-Quranul Karim, maka dia telah mendapat asal sunat membaca selepas daripada Fatihah. Asal sunat membaca Al-Quran setelah daripada Fatihah. Seterusnya katanya wa yusannu lis-subhi wadh-dhuhri tiwalul mufassal. Tiwal ataupun tuwal. Dan disunatkan bagi sembahyang subuh dan zuhur adalah tiwalul mufassal. Tiwal, panjang bagi al-mufassal. Di al-mufassal ni start daripada surah, sebenarnya ulama' beza pandangan lah. Tentang al-mufassal. Sebahagian daripada ulama' kata start daripada surah al-hujurat hingga kepada akhir al-Quran tu dipanggil al-mufassal. Okay, boleh faham. Cuma al-mufassal dia terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada 3. Yang pertamanya tiwal, yang keduanya awsat, yang ketiganya qisar. Tiwal jamak daripada tawil. Baik. Dia ada tiwal mufassal, lepas tu ada benda awsat. Awsat ni pertengahan, tiwal panjang. Awsat pertengahan, qisar pendek. Qisar jamak daripada qasir. Jelas tak? Cuma dalam penentuan mana tiwalul mufassal, awsaqul mufassal, qisarul mufassal, itu berlaku khilaf. Sebahagian daripada ulama mengatakan surah Al-Hujurat, surah Tabaraka, surah Nun, itu termasuk dalam tiwalul mufassal. Awsaq mufassal sebagai contoh Sabbih isma rabbikal a'la, sebagai contoh wasyamsi wa duhaha wadduha, itu dipanggil benda qisarul mufassal. Okay, boleh faham? Qisar awsatul mufassal. Manakala qisarul mufassal contoh seperti inna a'tainakal kautsar wal 'asri qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq inna a'tainakal kautsar tabat yada, itu dipanggil benda qisarul mufassal. Itu sebagian ulama. Sebagian yang lain kata mana? Tiwalul mufassal adalah start daripada al-hujurat hingga kepada ammah. Daripada ammah hingga kepada wadduha adalah awsaqul mufassal. Daripada wadduha sampai kepada habis Quran itu dipanggil benda qisarul mufassal. Disunatkan bagi subuh dan zuhur tiwalul mufassal. Sebenarnya hak yang zuhur ni dia bukan sunat tiwalul mufassal, tapi sunat surah yang dekat dengan tiwalul mufassal. Boleh faham? Sebab kalau kita tengok sini sama. Ini sebuah tuntutan panjang bacaan Quran selepas daripada Fatihah dalam antara sembahyang zuhur dengan subuh. Tak, sebenarnya subuh lebih lagi panjang. Sebab setengah kitab dia kata qaribu tiwalil mufassal lidh-dhuhur.
dekat dengan tiwal mufassal. Bukan tiwal mufassal, dekat dengan tiwal mufassal. Walil asri wal isya'i awsaquh, dan bagi asar dan isya' adalah pertengahannya al-mufassal. Walil maghribi qisaruh, bagi sembahyang maghrib qisarul mufassal, sebab sembahyang maghrib pendek. Kita boleh faham. Dan kita cover dah sebelum daripada ni, kalau orang tu sembahyang maghrib lepas tu dibaca panjang sehingga sebahagian sembahyang keluar daripada waktu, atau tidak menjadi masalah. Ingat tak sebelum daripada ni? Wali subhil jumu'ati fil ula alif lam mim tanzil, wa fi thaniyah hal ata, dan pada rakaat yang kedua adalah hal ata. Rakaat yang pertama alif lam mim tanzil, pada rakaat yang kedua adalah hal ata. Ini hak sunat bagi subuh Jumaat, dan benda ni sentiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-khamis, yang kelima. Maksudnya rukun yang kelima adalah ar-ruku'. Rukuk. Rukun sembahyang yang kelima adalah rukuk. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurang rukuk. Ayyan hadiya qadra bulughi rahatayhi rukbatayhi biquma'ninatin. Sekurang-kurang rukuk adalah ayyan haniya, bahawa tunduklah ia al-musalli, orang yang sembahyang, qadra bulughi rahatayhi, kadar sampai dua rahahnya, dua tapak tangannya, rukbatayhi, akan dua lututnya. Jadi kalau dia olor dua tangan dia sampai di lutut, dia tunduk. Kalau olor dua tangan dia, tapi jangan bongkok. Bongkok tak jadi. Bukan maksud dia bongkok. Dia buat gitu. Buat benda belakang naik gitu, kepala turun bawah gitu. Tak jadi. Buat bongkok gitu kan. Bongkok gini, nampak tak? Tak jadi gitu. Dia kena tunduk macam rokok saat itu. Kadang mana dia kena tunduk? Kalau tangan dia panjang sederhana, tak panjang sangat, tak pendek sangat. Ramai-ramai orang. Dia tunduk, kalau dia olor tangan letak di atas kepala lutut siapa? Olor tangan ni boleh letak atas kepala lutut rahah ni. Dia rahah. Okay, boleh faham? Orang berehat kan? Tukar gitu kan? Ni dipanggil rahah. Dia letak tu siapa? Ni rahah dia. Kalau dia letak atas kepala lutut siapa? Dia tak syarat letak. Kalau tak letak pun tak apa. Adakah syarat kita letak tangan atas kepala lutut masa rokok? Tak. Yang syarat tunduk. Letak tangan tu hukum dia sunat. Sebab tu sekurang-kurang rokok, dia tunduk kadar sampai dua tapak tangannya akan dua lutut. Kalau olor dua tangan sampai di lutut. Tapi kira rahah. Ni rahah. Lepas tu biquma'ninah, dengan tuma'ninah. Apa makna tuma'ninah? Berhenti. Dan lagu mana ukuran tuma'ninah? Bihaithu, sekira-kira yang fasil, berpisah dan bercerai, terpisah. Raf'uhu, bangunnya, terpisah bangunnya, yakni bangun daripada benda terpisah angkatnya. Angkat maksud angkat kepada i'tidal lah. Raf'uhu yakni angkat daripada rokok kepada i'tidal. Okey, boleh faham? An hawiyihi, daripada turungnya. Dia berpisah. Maksudnya bukan kita turung. Allahu Akbar. Lepas tu kita angkat balik kan. Sami Allahu liman hamidah. Ni. Kalau turung Allahu Akbar ni, dinamakan sebagai hawi. Dia faham? Sami Allahu liman hamidah tu dipanggil benda raf'un. Faham? Dia pisah di antara turung dengan bangun. Kalau tak pisah ni Allahu Akbar. Jadi
Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu tak pisah. Maksudnya tidak ada perceraian, perpisahan di antara turun kepada rokok dengan bangun daripada rokok. Nah, jelas tak? Dia ada perpisahan. Bagaimana wujudnya perpisahan? Ketika kita berhenti saja. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Dia ada perpisahan di antara pergerakan turun kepada rokok dengan bangun daripada rokok. Itu yang dinamakan sebagai tumaninah. Jelas? Ada mi? Wala yaqsidu bihi ghairah. Dan tidak qasaklah ia dengannya, dengan rokok, ghairahu akan selain daripada rokok. Perbuatan rokok dia jangan kosak selain daripada rokok. Kalau kosak selain daripada rokok, tak jadi. Dia kosak untuk buat benda lain, tiba-tiba dia jadikan perbuatan tersebut sebagai rokok. Baik. Jangan dia kosak selain daripada rokok. Itu kena ingat. Kalau dia kosak selain daripada rokok, tak jadi rokok dia. Okey, boleh faham? Tak jadi rokok dia. Sebagai contoh, dia gatal lutut. Dia gatal lutut. Tak tahan sangat. Kena turun garu. Dia turun garu, tujuan turun saat dia tu untuk garu. Tiba-tiba dijadikan turun dia saat itu kepada terus jadi rokok. Memadai ke tak? Tidak memadai. Sebab dia kosak saat itu, tujuan turun saat itu untuk rokok ke tak? Tak. Bila kosak bukan untuk rokok, tiba-tiba dia buat rokok dengan turun tersebut, maka tidak memadai. Sebab tu dia kata wala yaqsidu bihi ghairah falau hawa li tilawatin, maka jikalau turunlah ia kerana bacaan, maksudnya turun kerana bacaan, kerana sujud tilawah. Dia turun kerana bacaan. Okey, dia baca ayat yang mengandungi sujud tilawah. Cucu air lalu kata lak dia. Baik. Maka jika dia turun kerana tilawah, ke tidak turun kerana tilawah? Ni kena benda. Sujud sejadah. Boleh. Sujud bacaan. Sujud sejadah tu sujud surah dari dalam surah sejadah. Ni sujud tilawah, sujud bacaan. Tak kira lah surah sejadah ke surah selain daripada sejadah ke. Okey, boleh faham? Faja'alahu ruku'an, maka menjadilah ia seorang yang sembahyang, kembali kepada turun untuk tilawah itu, kembali kepada hawiyahu li tilawatin, dijadikan ruku'an rukuk. Lam yakfi, tidak memadai. Okey, boleh faham? Sebab dia, sebab asal tujuan dia untuk buat benda lain, tiba-tiba dia buat rokok. Kosak untuk buat benda lain tak boleh. Dan cara dia lagu mana? Naik semula, rokok balik. Cara dia. Okay, boleh faham? Naik semula, lepas tu rokok balik. Hak tadi sekurang-kurang rokok. Manakala hak yang paling sempurna rokok adalah wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya rukuk taswiyatu dhahrihi wa unuqi, menyamakan belakangnya dengan tengkoknya. Samakan belakang dengan tengkok. Wa nasbu saqai, dan menegakkan dua betisnya. Bukan buat kendor gitu, tegakkan, dirikan. Wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi, dan dia pegang dua lututnya dengan dua tangannya. Lepas tu wa tafriqatu asabi'ihi lil qiblah, dan apa dia? Tidak merapatkan. Tafriqah ni cakap kita ni dipanggil merapatkan. Tafriqah ni gini, buka. Dipanggil dia, Fendi. Renggang ke dia? Tidak merapatkan. Enggak gitu je. Sikit je. Gitu tafriqah. Bukan rapat. Gitu je.
tafriqah, merenggangkan asabi'ihi, jari jemarinya, lil qiblah, menghadap kiblat. Dia lutut, okay, dia buka sikit jari dia, lepas tu dia hadap ke kiblat jari. Nampak kan? Dia sebab dia kalau pegang tepi, dia boleh jari ke tepi, boleh kanan, boleh kiri, boleh. Hak yang sunatnya hadap ke kiblat. Lepas tu wa yukabbiru, dan bertakbirlah ia, takbir intiqadat fi ibtida'i hawiyhi, pada permulaan turunnya. Nak turun boleh takbir. Bermulanya pergerakan untuk turun. Lepas tu wa yarfa'u yadayhi ka ihrami, dia mengangkat dua tangannya seperti takbiratul ihram. Wa yaqul, dan berkatalah ia, subhana rabbiyal azim thalatha. Subhana rabbiyal azim thalatha. Baca subhana rabbiyal azim sebanyak berapa kali? 3 kali. Sebenarnya bacaan dalam rukuk dia ada banyak bacaan, antaranya subhana rabbiyal azim. Yang antaranya yang disebut dalam hadis adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Begitu juga subhana dzil jabarut wal malakuti wal kibriya wal 'azamah. Semuanya ada disebut dalam hadis. Nak tengok lebih lanjut boleh tengok dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Katanya wala yazidul imam, dan tidak menambah oleh imam. Imam tidak menambah lebih daripada 3 kali, sebab imam dia kena ra'i makmum. Jadi kalau sekiranya imam yang mana makmum dia bukan makmum orang yang terbatas, orang yang terhad, orang tu je. Kalau makmum ataupun imam kepada makmum orang tula je, tak ada orang lain tak mari. Dah dia pun ni je ada mari, orang lain memang nak mari. Dah hutang surah dia, siapa nak mari bayang dia. Pintu-pintu pun tutup, orang tak boleh masuk musim-musim ni. Dan lepas tu makmum dia tak redha tu imam panjang-panjang, tak suka tu imam panjang-panjang, maka tak boleh juga. Kalau makmum dia suka tak apa, tu imam panjang kau suka makmum, siap WPT ke tu imam panjang, sebagai contoh. Maka ketika tu barulah boleh tu imam menambah lebih daripada 3 kali. Baik. Maksudnya tidak disunatkan imam menambah lebih daripada 3 kali. Cukup baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Melainkan imam bagi makmum yang terbatas, yang tidak ada orang lain dah, melainkan orang tu je, dan mereka itu redha kalau tu imam baca panjang, maka barulah boleh imam melebihkan di atas 3 kali. Wa yazidul munfarid, dan menambah oleh orang yang sembahyang seorang diri. Sama juga imam bagi satu jemaah yang terbatas orang tu sahaja, tidak ada orang lain, lepas tu dia redha kalau itu imam panjang, maka sunat tambah dia Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. As-sadis, yang keenam. Yang keenam, Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, bagimu telah rakaat oleh aku, keranamu aku rakaat. Wa bika amantu, dan kepadamu ya Allah aku beriman. Walaka aslamtu. Allah, kalau kita baca ayat ni dalam rakaat, kalau kita faham makna, memang betul-betul bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak gitu? Walaka aslamtu, dan kepada engkau ya Allah aku Islam. Aku Islam keranamu ya Allah. Khasha'a laka sam'i wa basari, telah khasyak bagimu ya Allah. Sam'i, pendengaranku, wa basari, dan penglihatanku, wa mukhi, otakku, wa 'azmi, tulangku, wa 'asabi, dan uratku, wa wa mastaqallat bihi qadami. Istaqallat ana lupa makna, nanti kita tengok sebelah makna insya-Allah malam esok. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa taala a'la
wa ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi malam ni kita jawab soalan pula. Soalan daripada Ustazuna Hafizi Yusuf. Wa yajuzul qasru merujuk pada a ke ataupun min. Oh, nanti anda kena rujuk balik lah. Anda ingat merujuk kepada a. Nanti anda rujuk balik. Anda rujuk balik. Jazakumullahu khairah. Hak yang anda ingat saat ni tu, hak yang anda ingat-ingat lah. Dia merujuk kepada a. Bukan merujuk kepada min. Wallahu a'lam. Nanti anda cuba tu tahqiqkan balik, cek balik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana nak buat jika tersalah niat bagi imam dan makmum ketika takbir untuk solat selain fardu Jumaat? Dia berniat makmum sedangkan dia imam, atau sebaliknya, kemudian dia sedar. Jadi sekarang ni dia sembahyang fardu zuhur, dia kata selain fardu Jumaat. Tu imam, sepatutnya dia niat jadi imam lah. Tapi tu imam silapnya niat jadi makmum. Galik kat mana? Dia niat jadi makmum. Ataupun makmum, sepatutnya dia niat jadi makmum. Tiba-tiba dia niat jadi imam. Tak sedar, silap. Okay, boleh faham? Yang pertama sekali kita kena faham, imam berniat menjadi imam bukanlah wajib. Melainkan dalam sembahyang-sembahyang yang tertentu. Iaitu sembahyang Jumaat, sembahyang jamak takdim ketika hujan, sembahyang yang dinazarkan ataupun yang dinazarkan untuk dilakukan secara berjamaah, dan sembahyang mu'adah. Empat ni wajib tu imam niat menjadi imam. Manakala selain daripada empat ni, tidak wajib imam berniat menjadi imam. Ketika imam berniat menjadi makmum dalam keadaan tersalah, maka tidak menjadi masalah, dimaafkan. Okay, boleh faham? Satu. Yang keduanya, makmum. Diwajibkan kepada makmum berniat menjadi makmum. Ketika makmum saat itu tersilap, berniat menjadi imam, maka tak ada masalah, dimaafkan. Sebab bukan sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Janganlah mu ambil salah kepada kami jika kami lupa ataupun kami tersalah. Okay, boleh faham kan? Baik. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tu makmum berniat menjadi imam dalam keadaan tersalah, maka dimaafkan. Cuma kadang-kadang orang tu dia berniat menjadi imam, tetapi sebenarnya maksud dia, apa yang ini, dia hasrat dia sebenarnya untuk berjemaah. Okey, boleh faham? Maka sebenarnya sudah memadai niat dia. Walaupun dia tersilap niat menjadi imam, tapi sebenarnya hasrat hati dia nak berniat berjemaah, maka sudah memadai. Wallahu a'lam. Okey, soalan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang uzur sakit lutut, solat atas kerusi. Rakaat pertama dia buat macam biasa, tapi masa sujud dia tak turun sujud bawah, sedangkan dia mampu dengan alasan kalau sujud tak boleh qiyam dah rakaat kedua nanti. Jadi masa rakaat akhir barulah dia sujud di bawah macam biasa, sebab memang tak boleh qiyam dah. Betulkah caranya itu? Sahkah? Kalau tak sah, wajib qada balik ke hak buat gitu? Jadi sekarang ni, baik, ketika mana dia tidak mampu, dia tidak mampu qiyam, maka dia kena sembahyang duduk. Jadi orang ni uzur sakit lutut, salat atas kursi, rakaat pertama dia buat macam biasa, tapi
sujud dia tak turun sujud bawah. Dia solat atas kursi. Rakaat pertama dia buat macam biasa. Tapi masa sujud dia tak turun sujud bawah. Sedangkan dia mampu dengan alasan kalau sujud tak boleh qiyam. Dah rakaat kedua nanti. Mana? Sakit lutut lepas tu solat atas kursi. Okey, sakit lutut solat atas kursi. Rakaat pertama dia buat macam biasa. Tapi masa sujud dia tak turun sujud bawah. Sedangkan dia mampu dengan alasan kalau sujud tak boleh qiyam dah rakaat kedua nanti. Dia dimayang atas kursi. Lepas tu, rakaat pertama dia buat macam biasa. Tapi masa sujud dia tak turun sujud bawah. Sedangkan dia mampu dengan alasan kalau dia sujud tak boleh qiyam dah rakaat kedua nanti. Kalau begitu dia bukan sembahyang atas kursi. Nampak belawang bertentangan Tadi kata sembahyang atas kursi. Lepas tu, rakaat ayat pertama dia buat macam biasa. Kat mana pula? Rakaat kedua lagi buat atas kursi. Jadi rakaat pertama dia berdiri. Rakaat yang pertama dia berdiri. Jadi sebab benda dia tak duduk lalu. Sebab dia kira kalau aku duduk lalu, lagi aku tak boleh. Aku tak boleh benda. Aku tak boleh qiyam dah. Gitulah kan. Jadi soalan sebenarnya ada belik sikit. Okey, gini. Sekarang ni kita kena faham, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan qiyam satu, tuntutan rakaat satu, tuntutan sujud satu. Okey, boleh faham? Ketika seorang tu mampu qiyam, maka wajib dia qiyam. Mampu rakaat macam biasa, wajib dia rakaat macam biasa. Mampu sujud macam biasa, wajib dia sujud macam biasa. Tetapi kalau dia tidak mampu qiyam, tetapi dalam masa yang sama dia mampu rakaat dan sujud, maka mesti dia kena rakaat dan sujud macam biasa, manakala dia boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Dua. Yang ketiganya, orang yang mampu qiyam tapi tidak mampu rakaat dan tidak mampu sujud, maka wajib dia kena qiyam. Betul tak itu? Wajib dia kena qiyam. Lepas tu tidak perlu dia rakaat, dia buat isyarat je. Sekarang ni dia boleh qiyam, tetapi kalau dia qiyam dia tidak akan boleh rakaat dan sujud. Kalau nak rakaat dan sujud macam biasa, mesti dia kena sembahyang dalam keadaan duduk. Okey, boleh faham? Jadi sekarang ni bertembung di antara kalau dia sembahyang dalam keadaan qiyam, maka dia tidak boleh rakaat dan sujud macam biasa. Tapi kalau dia sembahyang dalam keadaan duduk, maka dia boleh rakaat dan sujud macam biasa. Okey, mana perlu diutamakan? Fendi, anda rasa kita ada bincang dah sebelum daripada ni? Benda? Ada dalam kitab? Maksudnya ada dah kita bincang sebelum daripada ni masalah ni disebut dalam kitab sebenarnya. Dah kita nak tengok disebut tak dalam kitab. Anda rasa macam ada sebut dalam kitab masalah ni. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita tengok mana hak disebut dalam kitab. Anda rasa ada baru ni? Walau ajaza 'anil qiyam. Kan? Kejap. Ada kat bawah ni kita bincang. Macam ada bawah ni. Kebab kitab mana? Ya.
Ha? Rukun sembahyang ketiga. Pada? Okey, ni anda jawab amalan esok. Anda jawab amalan esok. Sebab anda rasa ada dalam kitab ni. Wallahu a'lam. Soalan lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bolehkah dan apakah hukum jika seorang lelaki solat secara sendiri tetapi suara kuat, niat secara nafsi tetapi Al-Fatihah kuat untuk menarik perhatian sahabat serumah supaya mendirikan solat berjemaah sekali. Bolehkah dan apakah hukum jika seorang lelaki solat secara sendiri tetapi suara kuat, niat secara nafsi tetapi Al-Fatihah kuat untuk menarik perhatian sahabat serumah supaya mendirikan solat berjemaah sekali. Jadi soalannya dia sembahyang seorang diri tapi dibaca kuat. Dia sebenarnya sembahyang seorang diri, kadang-kadang disunatkan baca kuat, kadang-kadang disunatkan baca slow. Bukan semua sembahyang seorang diri disunatkan baca slow. Kan kita kalau sembahyang subuh sunat ada baca kuat, sunat kita baca kuat walaupun kita sembahyang seorang diri. Sembahyang maghrib sunat ada kita baca kuat, sunat. Sembahyang isyak sunat walaupun kita sembahyang seorang diri. Manakala sembahyang zuhur dengan asar, kita sembahyang seorang diri tak sunat kita baca kuat, tak sunat kita baca kuat. Apa yang dituntut kita baca dengan secara perlahan. Baik. Jadi sekarang ni kita baca kuat saat ni tu adalah kerana nak menarik perhatian sahabat kita. Boleh ke tak? Jadi kita nak langgar benda sunat kerana melihat kepada ada maslahah. Boleh ke tak? Tak. Benda yang disunatkan, tetap benda tu disunatkan begitu. Untuk kita menarikkan perhatian kawan kita tu, cara dia bukanlah kita baca kuat, tapi kita bang. Bang. Sebab bang kan ajak orang sembahyang. Bang. Bang. Kau mak kuat. Sebagai contoh. Ataupun ajak tu, pakat sembahyang, mari ambil, mari sembahyang. Wah, dia tidur lagi tu. Panggil tu. Dan sebenarnya mengajak manusia kepada kebaikan sebenarnya itu adalah perkara yang cukup baik. Itu adalah pekerjaan para nabi dan para rasul. Dan tanggungjawab tersebut diwajibkan kepada kita. Mengajakkan orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran. Dan itu sebenarnya kebaikan yang ada pada umat Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Mu mengajak, menyuruh manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada keburukan. Baik. Jadi daripada segi hukum, tidaklah disunatkan buat begitu. Tidak disunatkan buat begitu. Tapi kalau dia buat sekali pun, tidaklah sampai kepada membatalkan sembahyang. Kalau dia qasak, apa yang dia lafaz saat itu adalah bacaan dalam sembahyang dia. Okey, boleh faham. Tapi kalau dia Allahu Akbar, dengan ucapan tersebut adalah nak bagi tahu kepada orang lain, semata-mata nak kabar kepada orang lain, tidak qasak zikir, maka mengikut apa yang disebut dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, dia sama dengan bercakap dengan manusia. Maka boleh membatalkan sembahyang. Okey, boleh faham kan? Boleh membatalkan sembahyang. Mereka dengan qasak zikir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau imam membaca Salla alaika Allah ya sayyidi ya Rasulullah pada kunut nazilah misalnya, adakah membatalkan solatnya kerana ada dhamir khitab? Di masalah dhamir khitab, dia tidak boleh dilakukan ataupun tidak boleh ada dalam sembahyang, melainkan dhamir khitab. Dia sebenarnya bukan semua dhamir khitab tidak dibolehkan. Okey, bukan semua dhamir khitab tidak dibolehkan. Bukan dhamir khitab kadang-kadang dibolehkan. Sebagai contoh, khitab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak gitu. Ana 'abduka al-faqirul miskin. Ya Rabb. Betul ni? Ana al-faqiru ilaika ya Rabb. Maksudnya kita khitab kepada Allah itu dibolehkan. Bukan semata-mata dhamir khitab tidak dibolehkan dalam solat.
Tidak dibolehkan kalau khitab saat itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahabat kita, kepada kawan kita, kepada manusia. Itu tidak dibolehkan. Namun khitab kepada Rasulullah, ini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama fiqh, khususnya mazhab Imam Syafi'i. Kerana dia? Kerana melihat kepada dalam sembahyang ada khitab yang kepada Rasulullah yang disyariatkan. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Keselamatan ke atas engkau wahai nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Jadi oleh kerana ada khitab kepada Nabi SAW dalam sembahyang yang disyariatkan, maka sebahagian daripada ulama mengatakan khitab kepada Rasulullah di dalam sembahyang ia tidak membatalkan sembahyang. Jadi ucapan dalam qunut nazilah, Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, tidak membatalkan sembahyang atas pandangan sebahagian daripada ulama, kerana khitab kepada Rasulullah sebenarnya wujud dalam sembahyang kita sendiri. Wallahu a'lam. Hal ata tu adakah tertentu kepada al-insan atau juga termasuk al-ghashiyah? Hal ata ke hadithul ghashiyah? Sekarang ni kita nak kata tertentu ataupun tidak, kita kena tengok kepada mana nas syarak. Yang mana kalau kita tengok kepada nas bahawasanya sujud subuh Jumaat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaat yang pertama di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca alif lam mim as-sajdah, manakala rakaat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah hal ata 'alal insan. Jadi perkataan wa fi tsaniyati hal ata adalah merujuk kepada hal ata 'alal insan. Dia tidak termasuk hal ata ka hadithul ghashiyah. Hal ata ka hadithul ghashiyah gitu kan? Kan Nabi? Betul lah. Tak termasuk tu. Wallahu a'lam. Bab solat atas kursi tu ada di muka surat 9 Ustaz, rukun yang ketiga bab qiyam. Ada muka surat 9 rukun yang ketiga. Okey, nanti anda tengok semula insya-Allah. Baris ke-8 daripada bawah. Insya-Allah anda tengok semula malam esok kita jawab. Jazakumullahu khairan buat Al-Fadhil Ustaz cinta ilmu. Ustaz Harun. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Nanti kita tengok semula insya-Allah. Okey, tak ada soalan kan? Tak ada rasanya. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu lah. Allahu a'lam. Okey, minta baca doa Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alil Qur'an hujjatan 'alaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نسألك يا ربنا مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas talaqi online kita pada malam ini pada siri yang ke-41. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula pada malam esok. Jadi siapa-siapa mana-mana soalan yang tidak terjawab yang sebelum-sebelum ni boleh komen balik pada ruangan komen ataupun boleh WhatsApp ke nombor yang di bawah ni. Ni di bawah ni. Lokman ni. Jadi sekali lagi
majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang join, yang share, yang tanya soalan ataupun sebagainya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat insya-Allah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan, kesilapan ataupun apa-apa kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Yalah, sama-sama kita tangguh talaki kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ikan banyak boleh tarik ni. Alhamdulillah. Rezeki ya. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau ada rezeki tajah hari tak. Okay. Terima kasih tak. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti.